Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa ila arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa alihi al-kiram wa ashabihi al-'azam. Syahdah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Allahu khairu hafizan wa huwa arhamur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ربي يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم ربي يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم ربي يسر ولا تعسر يا كريم. ربي تمم بالخير. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ربي زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم رب زدنا علما وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وعافية يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Yang saya muliakan tuan-tuan dan puan-puan, muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat, hadirin, hadirat sidang jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama merapatkan tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dengan limpah izinnya serta inayahnya, kurnianya, maka kita dapat sama-sama lagi bersama dalam majlis ilmu. Semoga keterlibatan kita bersama mendapat rahmat, barakah, kasih sayang serta keredaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dalam keadaan sihat walafiat, dijauhkan daripada segala penyakit-penyakit, terutamanya penyakit COVID-19. Amin.
InsyaAllah marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT agar kita semua selamat daripada bala bencana, malapetaka, penyakit-penyakit, dan semoga Allah mengangkat penyakit COVID-19 dari muka-muka bumi ini. Berilah ketenangan kepada kita semua dengan dimurahkan rezeki kita, rezeki yang halal lagi baik, dipanjangkan umur kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah mungkin tak lama lagi kita akan berkuliah di Masjid dan Surau, insya-Allah, dengan syarat ikut SOP lah. Vaksin yang dos yang kedua lengkap, dos kedua melepasi 14 hari barulah boleh untuk mengikuti kelas takmil atau kuliah-kuliah di Masjid dan Surau. Apa pun ikutlah arahan yang terkini daripada kerajaan, Majlis Kehormatan Negara dan pihak berkuasa negeri masing-masing. InsyaAllah kita orang beriman, bertakwa kepada Allah SWT, perlulah kita ikut arahan daripada ketua kita, insyaAllah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat dan jemaah rahimakumullah, kita masih lagi berada dalam awal Muharram. Banyak kita baca doa sepanjang Muharram, baca doa sepanjang Muharram, doa awal Muharram, doa sepanjang Muharram, zikir-zikir lah. Dan jangan lupa kita berpuasa dan juga pasangkan niat kita, azamkan untuk kita berpuasa sekurang-kurangnya puasa 9 Muharram itu Tasu'ah dan 10 Muharram Asyura. Fadilatnya besar di sisi Allah SWT, setahun sekali ya. Kita buatlah. Nak buat bubur Asyura 10 Muharram pun tak ada masalah. Tapi setengah orang tu dia buat bubur Asyura pada 10 Muharram tapi tak puasa, rugilah. Yang sunatnya berpuasa. Banyak perkara-perkara sunat saya sebut dah sebelum ni, apa yang perlu kita lakukan pada 10 Muharram. Pakai selak, sapu kepala anak yatim, bersedekah, ziarah orang alim, untuk ilmu, ziarah orang sakit. Banyaklah buat bubur Asyura, sedekah kepada orang berpuasa terutamanya. Banyak fadilah dia, bagi makan anak yatim, bagi meluahkan isi keluarga. Banyaklah. Ada yang juga sabit hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada juga yang walaupun kata Syekh Qatani dalam kitab Jam'ul Fawaid, walaupun bid'ah, tapi anggaplah itu bid'ah hasanah, bid'ah yang baik untuk kita lakukan sebagai ibadah dalam agama Islam. Bagaimana kita buat tidak ada bercanggah dengan syariat, tidak ada dalil yang mengharamkan, tidak ada ulama yang menegahkan, maka itu anggaplah itu adalah bid'ah hasanah yang baik. Jangan kita kata Nabi tak buat, kita buat bid'ah sesat. Jangan. Itu golongan-golongan yang menyesatkan, sesat dan menyesatkan orang lain. Baik, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat sidang Jumaat sekalian, baik, kita sambung pengajian kita pada malam ini. Kitab usul at-tahqiq atau usul at-tahqiq. Pada muka surat kitab tauhid lah, usul at-tahqiq, kitab tauhid, iaitu pada muka surat 16. Pada muka surat 16, iaitu beberapa sifat hati yang harus dipahami. Masih lagi kita dalam mukadimah. Tak masuk lagi cerita tentang sifat 20, tak sampai lagi ya. Tak sampai lagi menguraikan sifat 20 yang wajib, yang mustahil, harus. Baik, semoga Allah memberkati tuan-tuan guru kita dan juga pengarang kita ini. Qala musannifu wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa sifat hati yang harus dipahami. Biasalah mengaji tauhid ni, kita biasa tahu dah. Pernah baca kitab Sulamut Tauhid. Tengah-tengah kitab yang lama-lama tu dia memang dia ada mukadimah macam nilah. Hukum akal. Kan? Sifat ni ada 5 tuan-tuan, ada 5, iaitu jahil, waham, syak, zon, yakin. Kalau bahasa mudah yang kita tahu lah. Apa yang katakan jahil tu? Jahil ni mana tak tahu apa satu, kosong.
Mana jahil, tak tahu. Nuntut ilmu apa, ilmu tak sampai pada jahil. Kosong, zero. Itu jahil. Orang kata jahil murakkab apa semua kan. Jahil murakkab, jahil tak belajar apa. Waham ni maknanya hatinya tu ringan hatinya. Hatinya ringan terhadap, kalau bahasa kita waham ni maknanya yang second bawah lah. Kata yang bawah lepas jahil tu, dia lah waham. Maknanya kalau kita nak mudah nak kenal, waham ni maknanya yakin tu sikit je. Yang tak yakin tu banyak. Maknanya banyak yang tak yakin. Kalau peratusnya 10, 5% je, 5%, 50% tu dia panggil waham. Okey. Ada pun syak ni 100 tu 50 sama banyak. Nak bagi mudah sipir dia. Okey. Zon ni banyak yakin, 99 ataupun 90 yakin, ataupun 99 ataupun 95.5 yakin, 5% tak yakin. Kalau bab tauhid ni tak pakai ni. Kalau bab tauhid dia nak 100%. Zon, syak, waham, jahil tolak belakang. Kalau bab fiqh dia zon boleh terima lagi. Okey. Yakin Zon maknanya banyak yang yakin pada hati dia, sikit yang tak yakin. Yang seterusnya yang atas sekali, yakin. Yakin ialah putus, tetap, jazan. Maknanya 100%. Tak ada sebarang syak. Tu dia panggil yakin. Boleh Baik, kita tengok penghuraiannya. Tidaklah memadai di sini tak sah lah. Tidaklah memadai, tak sah pegangan seseorang itu, akidah, i'tiqad seseorang itu di dalam masalah ma'rifah, dalam masalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Maknanya tak sah. Maknanya dia tak kenal lagi lah. Melainkan apa? Dua aja. Melainkan dengan yakin. Nombor satu. Yang keduanya zon yang kuat. Yang kuat. Zon yang kuat. Maknanya banyak, sikit-sikit tak yakin. Ada sikit-sikit ya, tapi kalau nak ikut yang tepatnya yakin lah. Zon ni kena hati-hatilah. Tolak. Zon yang kuat, bukan zon yang sikit ya, zon yang kuat, banyak yakin, sehingga tidak mempunyai rasa syak. Tak ada rasa dalam syak lah. Kalau syak tak usah dah. Akidah kita, iman kita usah. Dan waham dalam hatinya sekali-kali tak ada dah. Tu. Sebagaimana dalam masalah hukum fiqh, iaitu tidak memadai, tidak sah melainkan dengan yakin dan zon yang kuat. Nampak tu? Okey. Apa saya sebut tadi tu? Dalam fiqh yakin dan zon yang kuat. Kalau dalam tauhid yakin 100%, zon tu ditolak. Sedikit yang rasa ragu-ragu dalam bab tauhid tidak diterima pakai. Maknanya 100%. Tapi kalau kitab fiqh 100% sah terima ibadat. Ada sikit zon. Zon maknanya ada sikit-sikit keraguan, maka boleh diterima pakai. Syak, waham tak pakai dah. Bab fiqh ya. Baik. Bahawa hukum tersebut bersandar kepada kitabullah, iaitu Al-Quranul Karim, dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu al-hadis. Boleh Baik, kita tengok tuan-tuan dan puan-puan sekalian penjelasan tentang 5 perkara ini. Iaitu yang pertama, jahil. Kita nak faham apa maksud istilah pada syarak. Jahil bermaksud atau maksudnya akal kita, otak kita dan hati kita ni kosong daripada ilmu pengetahuan tentang sesuatu. Cerita bab Tuhan tak tahu, bab siapa menjadikan langit semua tak tahu, tak ada apa maklumat apa, tak tahu apa. Tak ada tergambar dalam fikirannya, tak ada tergambar dalam hatinya. Bab ilmu ni kosong, itu jahil. Tak tahu berapa satu. Kalau Kelantan kata tak tahu berapa satu. Tak tahu alif ulu alif jatuh, tak tahu alif ulu alif ilih. Alif naik alif jatuh. Tak tahu. Tu alif ulu ilih naik jatuh tu bahasa Kelantan lah. Utara, selatan, timur, barat tu. Kalau sesak barat tu, mana sesak barat? Sebab barat sesak, timur tak sesak, barat sesak.
Okey. Baik. Boleh Baik, saya ulang. Jahil maksudnya akal dan hatinya kosong daripada ilmu pengetahuan tentang sesuatu. Bab ketahui, bab tauhid tak tahu, bab fiqh tak tahu, apa semua tak tahu apa satu. Jahil. Okey, semayang tak tahu, bab ilmu Allah, mengenal Allah tak tahu, ngaji Quran tak tahu, bab fardu ain, fardu kifayah tak tahu, semua tak tahu. Jahil lah. Tapi jahil macam ni, dia kena menuntut dia, menuntut ilmu. Kalau dia mati dalam keadaan jahil, dia berdosa lah. Ya, jahil, kena belajar. Itu kata ulama, kalau mati dalam keadaan tidak menuntut ilmu, jahil dia mana tiada maaf. Maka dia akan diazab di akhirat nanti. Allahu Akbar. Tapi kalau dalam menuntut ilmu, dia tidak alim lagi, baru belajar, baru sikit-sikit nak belajar jadi alim, tak apalah. Yang penting ada sandaran belajar dah. Ni tak belajar langsung. Itulah tuan-tuan. Macam kita sebut lah, masa musim tak Covid, masjid terbuka, surau terbuka, tak nak pergi. Tak semualah tuan-tuan. Bila masjid tutup, surau tutup, mengamuk marah. Bila masjid buka, surau buka, tak pergi pula. Manusia macam itulah tuan-tuan. Dia kira nak komplain lah. Okay? Itulah ragam manusia. Okay? Semua tak puas hati. Sebagaimana kisah Luqmanul Hakim lah, dengan anak dia, semua tak puas hati. Komplain ayah tak betul lah, anak tak betul, lepas tu dua-dua ayah tak betul, ayah dengan anak tak betul. Nasib baik lah dia tak komplain kaldai tak betul. Lalu dia komplain kaldai ke tak betul, yang komplain tu pun tak betul juga. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, yang kedua waham. Waham maksudnya ringan hatinya terhadap sesuatu, sama ada atau tidak. Contoh sesuatu itulah, contoh lagi ni lah. Sesuatu benda tu dia ringan hatinya tu, maknanya dia tak apa percaya. Ringan sikit ya. Sikit ya percaya. Sikit ya percaya, lain semua tak percaya. Maksud gitu. 90% ya dia percaya, 1%, 10% tak percaya. Mana ringan hatinya, dia waham. Dalam bab fiqh tak pakai, bab tauhid tak pakai. Tak boleh terima ni, waham, jahil, tak terima langsung dah ibadat dia. Ada pun syak, yang ketiga syak. Syak ni 50-50 lah bahasa dia. Maksudnya sama berat hatinya tentang sesuatu, sama ada atau tiada. Aku rasa ada. Macam mana ada tak ada ni? 50-50. Okey. Bab tauhid tak boleh pakai. Bab fiqh pun tak boleh pakai. Syak 50. Contoh masuk waktu, contoh. Nak semayang ni masuk waktu ni, syak 50-50. Tak boleh. Kalau dia semayang dalam keadaan syak tu tak boleh pakai. Dia mesti kena pergi kepada zon. Okay? Banyak yakin pada tak yakin, sikit je. Kalau 50-50 ni, kalau bab syubhat sama juga, bab 50-50 ni halal haram tinggal. Okey. Baik, yang keempatnya zon. Zon bermaksud berat hatinya. Berat ni mana? Hak tadi ringan hati tu kurang percaya. Hak ni berat hatinya banyak belas percaya. Hak tadi kurang percaya. Hak ni zon ni berat hatinya, mana percaya sesuatu tu sama ada tu banyak percaya daripada tak percaya. Contoh 90%, 95% percaya, 5% tak percaya. Ni dalam bab fiqh boleh terimalah. Tadi bab tauhid tidak diterima pakai. Sebab apa? Sebab masih lagi ada keraguan, ada sikit keraguan. Dia yang ke atas sekali yang nak bab tauhid ni. Yakin, mentauhidkan Allah ni yakin 100%. Baik. Iaitu yang kelima, yakin. Maksudnya tetap. Tetap ni tak goyang. Putus, jazam di dalam hatinya, tetap dan putus. Aku kata 100%. Tak ada sikit keraguan. Marilah macam aku yakin bahawa hal itu ada. Yakin 100%. Orang kata ada, ya ke? Mana bukti tak ada. Aku yakin. Apa pun nak jadi pun aku tak kata yakin. Yakin ada. Macam tu. Dia tak goyang. Tak goyang kata. Inilah bab tauhid. Yakin. Yakin pula pecah pula. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Tu bab lain pula. 3 perkara pula. Boleh boleh harap faham tu.
lima ni. Kita kena faham apa yang kata jahil. Maksud jahil itu akal dan hatinya kosong daripada ilmu, kosong tak ada apa. Waham maksudnya ringan hatinya, ringan tu sikit lah percaya terhadap sesuatu sama ada atau tidak. Sikit percaya, banyak tak percaya. Contoh tadilah 95% tak percaya, 5% percaya. Syak 50-50, 50 percaya, 50 tak percaya. Zon, zon maknanya 95% percaya, 5% yang tak percaya. Nak bagi contoh mudah, nak bagi peratus ya. Baik, yang kelima ni yakin 100% percaya, syak, zon tak ada langsung. Okey, boleh. Baik. Selain daripada itu, menurut setengah hukama, ahli-ahli hukum, bahawa hati manusia terbahagi kepada 4 jenis. Hati kita ni tuan-tuan, hati kita dalam ni 4 jenis. Tu ulama sufi sebut ni. Kita tak nampak ni hati kita ni ada 4 jenis. Kita belajar ni ilmu tasawuf, ilmu tarikat, ilmu tasawuf, ilmu hakikat atau ilmu tauhid. Dia berkait. Yang pertama, hati yang tidak berselaput dengan syak. Hati yang tak berselaput dengan syak, tak ada langsung syak. Zon tak ada, waham tak ada. Kerana mempunyai cahaya iman, iaitu hatinya setiap mereka yang mendapat hidayah, mendapat ketuhanan 100%. Syak tak ada, zon tak ada, waham tak ada, 100%. Yakin dengan Allah, yakin dengan pertolongan Allah, yakin dengan rezeki Allah. Contoh saya bagi, tak ada syak dah. Ini hati yang bersih. Hati yang bersih, hati yang mana mendapat hidayah, petunjuk, hidayah daripada Allah SWT. Hidayah. Hati yang mendapat hidayah ni, mana hidayah ni cahaya lah, ataupun suatu kata keterangan hati, mana hati yang bersih, hati yang sentiasa hakikat ma'rifatullah. Yang kedua, hati yang hitam pekat. Ada hati yang hitam pekat dengan kegelapan, iaitu hati mereka yang kufur. Hati ni ada dua, tentang hati zahir, hati batin. Ni kita cerita tentang hati batin. Hati zahir tu hati seketul, darah ketul itu dalam hati tu. Lintasan rasa-rasa tu, sir, rahsia hati tu. Ni kita sebut hati yang hitam pekat dengan kegelapan, dosa dan sebagainya. Hati tu yang kufur kepada, tak beriman, tak terima langsung, kufur, tak percaya langsung kat Tuhan. Contoh gelap, tak ada cahaya. Tadi hidayah dia ada cahaya, ni tak ada cahaya langsung, gelap. Yang ketiga, hati yang terbelenggu. Itu terbelenggu dengan kejahilan, tak belajar langsung, macam mana nak dapat hidayah? Takat sembang kedai kopi, semua orang boleh cakap. Tu pun belagak pandai dah. Cakap agama pandai. Sekarang ni tuan-tuan, orang cakap agama pandai, tak pernah pergi masjid surau pun cakap pandai, tapi buatnya tidak. Kita tengok hari ni ramai, kalau ni kita tengok ramai kawan. Kita tengok hari ni ramai orang berkawan, ramai kawan. Dia ada dua kawan ramai ni, satu kawan tu gangster, kumpulan ganas-ganas geng. Kalau bahasa Kelantan, gedebe-gedebe. Ramai kawan lah. Ada ramai kawan jenis bisnes, buat politik, buat parti contohnya. Ada yang kita naknya, ada yang ramai kawan ni kerana agama. Berkawan dengan ahli-ahli ulama, dengan para ilmu agama, asatizah, ramai kawan. Tapi golongan ni kurang nak kawan lah. Tu sahur, dia ni sahur. Ada sekelas kata dia sahur apa? Sahur dengan keganasan dia, dengan kegedebelan dia, gedebe contohnya. Sahur dengan ilmu ni, kebal lah apa semua, sahur ramai. Sahur kat kampung mana-mana sahur. Ramai geng lah. Tak heran pun tu sahur tu apa, ramai memang orang kawan, ramai jenis geng-geng tu. Geng-geng gedebe, geng-geng tumbuk orang, geng-geng apa? Orang kata geng-geng yang orang hormat dia bukan kerana orang suka kat dia, orang hormat dia kerana takut macam tu. Takut. Ada juga kawan ramai macam tu. Kita nak orang yang berkawan ramai dengan agama. Kawan ramai dia ni, ada agama ni ramai, geng kaki masjid, kuliah, kawan ramai. Ni kita nak.
kawan bukan dunia, kawan untuk menuju ke akhirat. Tapi sekarang ni Nabi dah sebut akhir zaman ni orang beriman ni orang tak nak kawan. Orang cerita-cerita bab agama ni kurang dah tak nak kawan. Cerita-cerita hak mengarut merapu. Ramai orang kawan. Ini naluri ya, naluri. Kadang-kadang kita bab agama ni dengan guru-guru, ustaz-ustaz, tuan-tuan alim, orang tak nak kawan sangat. Tak semualah tuan-tuan. Kalau jenis mengarut, merapu ni orang nak kawan tu. Kat kampung tu ustaz-ustaz tu imam tak kenal. Dia ni kenal kedai dia dengan geng kaki pukul orang contohnya. Ya, dia tak tahu hati dia gelap tu. Gelap tu, kufur pada Allah SWT. Kenapa? Tidak melakukan ibadah, bermusuh-musuhan dengan orang. Okey, gelap hati yang ni, hati yang penuh kufur tanpa iman. Tu yang ketiga ni, hati yang terbelenggu. Yang ketiga ni, hati yang terbelenggu dengan kejahilan, iaitu hati orang munafik. Ni akhir zaman Nabi sebut banyak hati orang munafik ni. Golongan pembohong. Nabi sebut orang munafik ni dalam hadis yang sahih. Munafik tu ada 3 tanda, iaitu apabila bercakap dia berbohong, apabila berjanji dia mungkir janji, apabila diberi amanah dia khianati amanah. Hati yang terbelenggu dengan kejahilan satu. Lepas tu hati orang munafik. Munafik ni nampak zahir yang mengaku beriman kepada Allah SWT. Saya kata sebab dia cerita pasal agama hebat, tapi haram tak buat pun. Kan? Atau dia katakan hipokrasi. Ni hati yang ketiga. Seterusnya hati yang keempat ialah hati yang berkudis. Hati ni semua 4-4 ni hati yang teruk lah. Hati yang bersih, hati yang beriman kepada Allah SWT saja. Okay. Tadi nombor 1 tadi, hati yang tak selaput dengan syak, tak ada buruk sangka, tak ada benda-benda yang mengaruh, tidak bersangka buruk walaupun orang tu buat jahat, masih lagi dia sangka baik. Contoh. Ini hati yang dipenuhi dengan cahaya iman. Dia tidak suka menghukum orang buruk-buruk, sangka-sangka yang buruk ni maknanya seburuk-buruk doa kata ulama. Kan? Mana nombor 1. Nombor 3 ni 3, 4, 5, 2, 3, 4 ni memang teruk lah. Baik, yang terakhirnya hati yang berkudis dengan berbagai penyakit, iaitu hati orang-orang yang fasik. Fasik apa fasik? Fasik ni orang yang kekal melakukan dosa kecil atau dosa besar. Fasik ataupun dia katakan orang yang jahat dan zalim. Orang yang jahat dan zalim. Baik itu tuan-tuan dah 4 perkara insya-Allah. Kita nak sambung tajuk baru panjang ni, nak isyak dah. Biar saya rasa berhenti takat tu dulu. Saya ulanglah. Hati 4 perkara tadi. Hati nombor 1 yang paling bagus ialah hati yang tidak berseraput dengan syak, zon dan waham, kerana mempunyai cahaya iman, iaitu hati setiap mereka yang mendapat hidayah. Dapat hidayah akhirnya dia pergi masjid menuntut ilmu agama. Dia kelangsungan dia melakukan ibadat kepada Allah SWT. Setelah dia dapat hidayah, dia panggil petunjuk. Ada kekuatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah SWT sempena dengan tahun ini, tahun hijrah. Kita berhijrah ke arah lebih baik, dikombainkan tahun ini berhijrah dengan kemerdekaan. Kita hendaklah memahami apa itu hijrah kemerdekaan. Ni sambut ma'ah hijrah, tapi tak hijrah. Sambut pasal kemerdekaan, tak merdeka pun. Jiwa tak merdeka, masih lagi taat, ikut nafsu. Masih lagi buang masa, tidak mentaati perintah. Nak merdeka ke mana? Dari sudut ekonomi, politik, kita kena merdeka belaka. Baik, yang keduanya hati yang hitam pekat dengan kegelapan, iaitu hati mereka yang kufur. Yang ketiga, hati yang terbelenggu dengan kejahilan, iaitu hati orang munafik, golongan pembohong atau hipokrasi. Dan yang keempatnya, hati yang berkudis dengan berbagai penyakit, itu hati orang-orang yang fasik, yakni jahat dan zalim. Okey tuan-tuan. Okey, habis tu isyak dah. Okey. Baik. Bila itu saja tuan-tuan pada malam ini, insya-Allah semoga bermanfaat untuk diri saya sendiri. Saya bukan baca kitab ni untuk mengajar semata-mata, mengajar tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk diri saya sendiri. Saya belajar, sambil belajar, mengajar, belajar, apa yang salah dan silap perbaiki insya-Allah. Jadi itu saja tuan-tuan, saya mohon maaf daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Apa yang baik daripada Allah SWT, yang lemah yang kurang daripada kelemahan kejalian diri saya sendiri. Kita tangguh majlis kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyi rasul. Allahumma iftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bi jahi khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Hadza billat taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.